Alhamdulillah, ceramah Ramadan bulan mulia. Seperti yang kami janjikan pada awal dah, kita akan terus saja membincangkan mengenai dengan sesuatu yang cukup sinonim sebenarnya kalau kita bercakap dengan mengenai dengan bulan Ramadan, selain daripada tadi memikirkan mengenai dengan iftar, tapi memang juga kalau Ramadan ini akan sama-sama juga memikirkan mengenai dengan amal ibadah kita ni. Dan tak lain tak bukan lagi lah, memang kita akan membincangkan hari ini mengenai dengan amalan kita ni, amalan sembahyang sunat tarawih yang cukup sinonim di bulan apabila tibanya bulan Ramadan. Dan hari ini kita akan berbincang mengenai dengan kelebihan sembahyang tarawih. Dan alhamdulillah di studio hari ini kita telah pun menjemput narasumber kita ke studio untuk membincangkan mengenai dengan perkara ini. Yang mulia Ustazah Dayangku Nabila Bushra, Pengiran Abdul Razak, merupakan seorang penceramah. Apa kata kita terus saja menyapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustazah? Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Gembira rasanya di bulan Ramadan ini kita berkesempatan untuk bersama dengan Yang Mulia Ustazah Dayangku Nabila ya, dalam wawancara ceramah Ramadan bulan mulia. Topik kita ni hari ini Ustazah, kelebihan sembahyang tarawih. Jadi memanglah kalau kita ni berada di bulan Ramadan, umat Islam selepas sahaja menunaikan sembahyang sunat, sembahyang fardu isya, mereka akan menunaikan sembahyang sunat tarawih. Istimewanya tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan, tidak dilakukan di bulan-bulan lain. Jadi inilah yang ingin kita tanyakan nih kepada Ustazah ya, berkenaan dengan tajuk kita pagi ini. Jadi sementara awal mungkin boleh berkongsi mukadimahnya nih Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dan atas kurnia dan limpahnya juga kami dapat dipertemukan di pagi di bulan Ramadan ini. Para pendengar yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Lebih-lebih lagi yang mengetahui akan fadilat dan keberkatan. Bulan ini hanya tiba sebulan setahun sekali. Bulan keampunan, bulan rahmat, bulan kebajikan, bulan berkat. Jadi di sini di dalam bulan Ramadan, pahala bagi segala amal ibadat kita ni, sama ada yang fardu maupun yang sunat, dilipat gandakan. Jadi selain daripada kita ni berpuasa di siang hari, kita ni juga dituntut untuk berjaga malam, untuk melakukan membacakan bacaan Al-Quran, berzikir, berdoa, beristighfar, serta memperbanyakkan sembahyang-sembahyang sunat. Salah satu sembahyang sunat yang lazim dilakukan oleh umat Islam ialah sembahyang sunat tarawih. Jadi seperti yang Tuan katakan tadi, sembahyang sunat tarawih ini khusus di bulan Ramadan. Kemudian berkaitan dengan ta'rif tarawih ini, tarawih ini diambil dari perkataan tarwihah. Perkataan Arab tarwihah. Berarti berehat seketika. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang mengatakan sumiyat at-tarawih li'annahum lituli qiyamihim kanu yastarihuna ba'da kulli taslimatain. Yang artinya dinamakan sembahyang tarawih kerana tarawih ini ianya dilakukan kita ni berehat selepas 4 rakaat, yakni 2 salam. Jadi mungkin sebagai mukadimah ini juga saya ingin mengongsikan 3 poin utama, iaitu mengenai dengan bilakah sembahyang tarawih ini dilakukan. Yang kedua berkaitan dengan hukum-hukumnya, dan yang ketiga bilangan rakaatnya. Yang pertama ialah bila ia dilakukan. Jadi sembahyang sunat tarawih ini kita ni lakukan pada tiap malam di bulan Ramadan. Kita ni boleh melakukan, seseorang itu boleh melakukan apabila selesai sejak ia melakukan sembahyang fardu isya, sehingga berkekalan sehingga terbit fajar. Jadi tapi seeloknya seseorang itu kalau ia akan melakukan sembahyang sunat tarawih ini, ada bisanya ia melakukan sembahyang sunat ba'da isya. Kerana sembahyang sunat ini merupakan sembahyang sunat yang dituntut. Kemudian berkaitan dengan hukum. Di sembahyang sunat tarawih ini ialah
sembahyang sunat muakkad, iaitu yang sangat dituntut oleh agama Islam. Rasulullah SAW juga ada mengatakan, menggalakkan para sahabat dan umat Islam untuk melakukan sembahyang tarawih ini. Diceritakan bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraqibu fi qiyam Ramadan min ghairi an ya'murukum fihi bi'azimatin fayaqul man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang kira-kira maksudnya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan umatnya untuk melakukan qiyam Ramadan ini tanpa mewajibkan ke atas mereka. Sabda baginda lagi, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, yakni sembahyang sunat tarawih ini, akan diampunkan segala dosa-dosanya yang lalu. Jadi kemudian itu sudah ia punya hukum sembahyangnya. Jadi yang mana satu yang lebih afdal, sembahyang sendiri ke sembahyang jemaah? Jadi di sini haruslah bagi seseorang itu melakukan sembahyang sunat tarawih ini secara bersendirian, sama ada di rumah, di masjid, di office ke, di manakah. Tetapi menurut para ulama, pendapat yang sahih adalah afdal ialah sembahyang berjemaah. Okay. Seterusnya yang ketiga lagi iaitu berapakah bilangan sembahyang ini. Jadi para ulama ahli mazhab ahli sunnah wal jamaah, termasuklah juga mazhab Syafi'i, yang mengatakan yang muktamadnya ialah sembahyang sunat tarawih ini sebanyak 20 rakaat. Ini berdasarkan juga kepada kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang pada masa itu, pada zaman beliau, beliau mengumpulkan orang ramai itu untuk melakukan sembahyang secara berjemaah 20 rakaat sembahyang sunat tarawih beserta 3 rakaat sembahyang witir. Begitu juga sebenarnya ada di Imam An-Nawawi rahimahumullah ada juga mengatakan dalam kitab Al-Majmu', itu madhabuna annaha 20 raka'atan bi'ashri tasdiman ghairil witr, yang berarti dalam mazhab kita ni tarawih itu adalah 20 rakaat 10 salam, tidak termasuk witir. Jadinya di sini bagi seseorang yang melakukan sembahyang sunat tarawih 4 rakaat 1 salam, indah sah sembahyangnya. Pasal ianya menyalahi undang pensyariatan. Okay, itu saja kali untuk mukadimah. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah di atas mukadimah yang telah pun diberikan mengenai dengan topik kita ni hari ini, kelebihan sembahyang tarawih. Ada beberapa perkara telah pun dikongsikan, telah pun disentuh oleh Ustazah tadi, dan penyurang kebetulan Ustazah pun ada menyebutkan, ada mengongsikan mengenai dengan bilangan rakaat. Jadi kalau dikurangkan, apa hukumnya sebenarnya melaksanakan sembahyang sunat tarawih sebahagian saja, contohnya daripada 20 rakaat datuk, bukan 4 tapi dinaikkan sedikit, mungkin jadikan 8 dan sebagainya. Macam mana kedudukannya ni Ustazah? Okay, baik tuan, sebagaimana yang dijelaskan tadi sebelum ini, sembahyang sunat tarawih mengikut sepakat ulama ialah sebanyak 20 rakaat. Jadi persoalannya sini, kalau misalkan seseorang itu melakukan sebahagian saja dari sembahyang sunat tarawih, contohnya 8 rakaat. Jadi kalau kita dirujuk balik kitab, nama kitabnya kitab Bughya Al-Murtasyidin, itu kitab yang mengumpulkan fatwa-fatwa ulama Syafi'i, yang mengatakan bahawa man ata bi ba'di tarawih utibu alaihi tawabut tarawih kama fi tuhfah zadat Rashidi wa in qasada al-iqtisar alaihi. Yang kira-kira maksudnya, barang siapa mengerjakan sebahagian tarawih, maka dia mendapat pahala tarawih itu sebagaimana disebutkan dalam kitab Tuhfah. Jadinya Ar-Rashidi pula menambah, sekalipun orang itu memaksudkan untuk memendekkannya. Jadinya sekiranya seseorang itu ingin mengurangkan rakaat sembahyangnya itu, jadi menjadi 8 contohnya.
maka dia tetap mendapat pahala sebahagian dari sembahyang tarawih itu. Walau bagaimanapun, kita ni mestilah beringat-ingat kerana sudah sepakat ulama dan Sayyidina Umar sendiri, para sahabat Nabi sendiri mengajar kita ni untuk melakukan sembahyang sunat tarawih sebanyak 20 rakaat. Tapi contohnya seorang itu ia ada pekerjaan di waktu malam, shift malam, ataupun seseorang itu tidak mampu melakukan sebanyak 20 rakaat, kurang kemampuanlah. Insya-Allah dengan niat, usaha dan kemampuan itu insya-Allah akan diterima dan mendapat ganjaran pahala. Baik, alhamdulillah ya. Itulah sedikit perkongsian ya berkenaan dengan hukum melaksanakan sembahyang sunat tarawih sebahagian sahaja ya daripada 20 rakaat. Jadi ianya sebenarnya tidaklah diwajibkan ya. Sembahyang namanya pun juga sembahyang sunat. Jadi adalah menjadi suatu perkara yang sunat untuk kita dilakukan, tetapi sunat muakkadah, sunat yang sangat-sangat dituntut ya. Apapun ianya berbalik semula tergantung kepada niat masing-masing lah ya. Mungkin seperti yang Ustazah kongsikan tadi, sibuk dengan tugasan ya di sebelah malam, mungkin sebagai seorang pengawas kah, security kah. Jadi perlu terpaksa meninggalkan dan melaksanakan tugasan. Jadi itu adalah antara perkara yang penting juga untuk dilakukan. Walau bagaimanapun sangat-sangat digalakkanlah ya untuk menyempurnakan 20 rakaat ini, kerana peluang ini kalau difikir-fikir ya hanya ada di bulan Ramadan. Tarawih di bulan Syakban dah ada, di bulan Syawal dah ada. Tapi witir ada lagi ya. Di bulan-bulan yang lain boleh dilaksanakan. Tetapi inilah istimewanya tarawih yang ingin kita diperkatakan ini ya. Ustazah, sebut-sebut mengenai tarawih ini mungkin kurang kesedaran di kalangan kita ini mengenai dengan kelebihan-kelebihan yang ada, fadilat ya dengan menunaikan sembahyang sunat tarawih ini. Mungkin kalau kita ni tahu apa manfaat, apa ganjaran pahalanya, mungkin ramai lagi orang-orang kita ni akan melaksanakan sembahyang sunat tarawih ini. Alhamdulillah, berkaitan dengan fadilat, iaitu kelebihan sembahyang sunat tarawih, ada sebenarnya beberapa perkara yang menunjukkan fadilat atau kelebihan sembahyang sunat tarawihnya. Antaranya yang pertama ialah diampunkan dosanya yang lalu. Seperti hadis yang disebutkan tadi ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu man taqaddama min dhanbihi." Yang kira-kira bermaksud, sesiapa yang menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran, diampunkan segala dosa-dosa yang terdahulu. Jadi manusia ni indah lari ya daripada melakukan dosa. Kita ni ada saja kita ni akan membuat dosa. Jadi selain daripada kita ni bertaubat, kita ni juga digalakkan untuk melakukan amalan-amalan yang lain untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan dikurang mengharapkan supaya diampunkan dosa kita ni. Yang kedua ialah sembahyang sunat tarawih ini adalah salah satu sembahyang sunat yang afdal dilakukan. Jadi kalau kita ni rujuk kitab Tuhfah, ia menyebut mengenai beberapa sembahyang sunat yang afdal dilakukan secara tertib. Jadi nombor satu ialah sembahyang sunat Hari Raya Aidil Adha. Kemudian yang kedua Hari Raya Aidil Fitri. Yang ketiga gerhana matahari. Yang keempat gerhana bulan. Yang kelima al-istisqa, iaitu sembahyang meminta hujan. Yang keenam sembahyang sunat witir. Yang ketujuh sembahyang sunat rawatib. Dan yang ke-8 ialah sembahyang sunat tarawih. Jadi di sini kita dapat lihat sembahyang sunat tarawih itu ada top yang ke-8. Jadi kita ni dianjurkan untuk melakukan sembahyang sunat tarawih. Yang ketiga ialah sembahyang sunat tarawih ini juga mungkin dapat mengurangkan, dapat menampal kekurangan sembahyang fardu kita ni. Seperti mana hadis Rasulullah SAW mengatakan, apabila seseorang adapun awal-awal sekali yang dihisap hamba oleh seorang hamba pada hari kiamat ialah sembahyang fardunya. Jadi jika baik sembahyang fardunya, ia akan berjaya atau mendapat pahala. Manakala jika tidak, maka ia dalam keadaan kerugian dan kebinasaan. Jadinya kemudian
jika kekurangan sembahyang fardunya ini, Allah berfirman, lihat kepada sembahyang sunatnya. Kalau ada, katanya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kalau adanya sembahyang sunatnya itu, jadinya ia dapat menambah kekurangan fardunya ini. Yang keempat, mungkin dari sudut saintifik, sembahyang sunat, sembahyang ini secara umumnya kita ni mengetahui mempunyai rahsia di sebaliknya. Contohnya dari segi kesihatan. Sembahyang ini beberapa kajian sudah dilakukan dan dapatan pun beritahu yang bahawa sembahyang ini secara umum dapat dapat membawa kebaikan kepada kita ni. Yang kelima ialah fadilat sembahyang sunat tarawih ini secara berjamaah, iaitu ganjaran pahala qiyam sepanjang malam. Artinya terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Adapun Rasulullah SAW pada suatu malam itu telah mengimamkan sembahyang sunat tarawih. Jadi setelah selesai, para sahabat lalu meminta Rasulullah untuk meneruskan qiyam bersama mereka seluruh malam. Jadi baginda pun bersabda, innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Maksudnya, barang siapa yang qiyam mengerjakan sembahyang sunat tarawih bersama dengan imam sehingga selesai, nescaya dituliskan untuknya ganjaran qiyam sepanjang malam. Yang ini menunjukkan kepada kita ni bahawa sembahyang berjemaah ni dapat membawa ganjaran pahala yang lebih baik daripada sembahyang sendiri. Dari sudut yang lain, sembahyang berjemaah ini juga dengan sendirinya dapat menjalin hubungan sesama manusia. Hablum minan nas, merapatkan individu dengan individu dan mewujudkan rasa kemesraan serta menyemarakkan semangat persaudaraan seagama. Hubungan silaturahim yang semakin erat dapat kita rasakan dan juga dapat kita lihat ya di malam-malam bulan Ramadan ini. Betul. Alhamdulillah banyak yang dapat ini pelajari daripada perkongsian tadi mengenai dengan fadilat sembahyang sunat tarawih. Mungkin satu soalan yang cukup penting juga ni Ustazah, mungkin kalau dapat dikongsikan. Kita telah tahu fadilatnya dan juga sembahyang lebih afdal kalau kita menunaikan sembahyang sunat tarawih ni 20 rakaat. Jadi mungkin kalau boleh diajukan pada Ustazah mengenai dengan persediaan kita ni ataupun tips barangkali yang boleh tadi amalkan, dapat dilakukan di siang hari sebelum kita ni menunaikan sembahyang sunat tarawih di malam hari agar tadi dapat memaksimumkan lagi mendapatkan keberkatan kita ni sama-sama menunaikan sembahyang sunat tarawih. Silakan Ustazah. Okay. Baik. Jadi sini persoalannya apakah persediaan tips kita ni supaya dapat melakukan sembahyang sunat tarawih di malam hari. Mungkin yang pertama adalah pengalaman dan mungkin mendapat manfaat untuk semua orang lah. Yang pertama ialah niat lillahi ta'ala. Itu selain daripada kita ni bertaubat, kita ni mesti mentajdid niatan itu untuk kan melakukan sembahyang sunat tarawih ni lillahi ta'ala. Bukan tujuan untuk kan menunjuk-nunjuk supaya anda terjerumus daripada penyakit hati. Yang kedua, mungkin juga kita ni mesti berusaha bersungguh-sungguh kan mau melakukan sembahyang sunat tarawih ni dengan bermunajat, iaitu dengan berdoa, kerana doa ni adalah senjata orang mukmin. Yang kedua juga boleh juga kita ni kita ni merasa Ramadan ni belum lagi terasa Ramadannya ni. Jadi mungkin kita ni bersungguh-sungguh dengan melakukan sembahyang sunat tarawih di masjid-masjid atau masjid hopping kita ni dapat memeriahkan lagi suasana Ramadan kita ni. Iya, alhamdulillah Ustazah ya. Itulah antara tips ya dan juga persediaannya boleh kita dilaksanakan agar ya kita ni dapat lagi mentingkatkan amalan kita ni di bulan Ramadan ini, khususnya dalam menunaikan sembahyang sunat tarawih ini. Apapun, terima kasih ya Dini. Kita ni ucapkan kepada Ustazah yang mulia dan Nabilah Bushrah binti Pangeran Abdul Razak ya, yang telah pun bersedia bersama kita pada pagi ini dalam ruangan wawancara ceramah Ramadan Mulia. InsyaAllah Ustazah, jika ada kesempatan di lain waktu, mungkin ada topik perbincangan lain lagi yang mungkin boleh dikongsikan bersama dengan kita dan juga kepada penonton-penonton kita. Sehingga waktu itu tiba. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yalah, Alhamdulillah Wali, kita telah pun sampai di penghujung rancangan hari ini di hari yang ketiga di bulan Ramadan. Banyak perkongsian dirampai pagi dan kami mengharapkan agar bis kita semua daripada perkongsian kami mendapat manfaat daripada apapun maklumat dan perkongsian hari ini dan juga menambah nilai ilmu kita ni untuk hari ini, khususnya daripada edisi Rampai Pagi untuk hari ini. Jadi berada di penghujung Rampai Pagi. Dan untuk akhirnya, mewakili penerbit, rakan-rakan juru teknik dan juga rakan-rakan yang telah menjayakan secara Rampai Pagi ini, kami mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa. Betul. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri.